membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan juga tenang, tidak ada kebisingan dan sebagainya. 5 lil bi'atil muhitati bil insani min ta'thirin fi nafsiyatihi wa wa'yihi. Kerana suasana yang mengelilingi seseorang mampu membawa kesan pada dirinya dan juga pada kepekaan dia, yakni dalam mentadabbur Al-Quran. Jadi Syekh suruh tempat kita baca Quran mesti tempat bersih dan juga tenang. Sebab itu tempat paling utama antaranya adalah masjid. Masjid kena jaga. Ada satu masjid sebelah Taiping, masjid yang besar, tapi kita nampak pengurusan, subhanallah, sekali pi dengan tek cicak penuh. Masuk depan pintu tandas, pintu tu daripada parking nampak dah, nak masuk pintu tandas, tai ada seketui depan tu. Kata hampa ni, perempuan saya masuk kereta, kata Allah, awak teruk kan, berdebu, kapet berdebu. Subhanallah. Nak jaga rumah Allah, rumah Allah. Baik, disunatkan baca Quran di tempat yang bersih dan tenang. Kekatu, kekatu antara binatang yang mana dia dianggap tidak ada darah yang mengalir. Dia macam semut. Kekatu dia macam semut. Dia jenis najis yang dimaafkan pada makanan, tidak dimaafkan pada pakaian atau diri. Tu bila kekatu dia main musim dia, jangan biak dia. Bila banyak, bila kita pijak bawa semayang, semayang kita tidak sah. Saya mula-mula dengar satu video AJK Fatwa Negeri Perak sebut tentang sayap kekatu. Saya dengar sayap kekatu najis. Saya kata, ish, sampai tang tu ke perbincangan fiqah. Saya balik cari, ya betul, dia najis. Sayap tu jadi najis bila dia terpisah dengan kekatu tadi. Dan kekatu tu pun bila dia mati, dia jadi jenis najis yang mana dimaafkan pada makanan. Kalau dia masuk dalam makanan, kita buang dia, makanlah, macam semut. Tapi kalau ada dalam baju, tak dimaafkan. Tak dimaafkan. Kena buang dia dulu, walaupun dia tak melekat macam tek cicak. Kena buang dia dulu. Baik. Jadi nak abang kata, orang masjid AJK masjid, AJK surau lagi kena PK, supaya jadi masjid itu tempat yang bersih dan tenang. Baik, dia sambung tu, soalan hari ni saya buka agak, cuma saya tulis soalan, bulan depan saya jawab. Saya semakin berhati-hati sekarang, sebab takut juga dosa kita kalau kita jawab tak kemas, balik cari kemas. Baik, siapa nak tanya, tanyalah, bulan depan saya jawab. Jadi dia akan main bulan depan, saya tunggu jawapan dia. Baik, kita sambung. Wa qala al-Imam an-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, walihadha istahabba jama'atun minal ulama'i al-qira'ata fil masjid. Kerana itu
yakni kerana sunatnya membaca Al-Quran di tempat bersih dan tenang, sebahagian ulama menghukumkan sunat baca Quran di masjid likaunihi jami'an lin-nadhafati wa syarafil buq'ah wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiya al-i'tikaf. Kerana masjid itu menghimpunkan kebersihan dan kemuliaan tempat. Ya, masjid biasanya bersih satu. Tadi saya sebut tu jarang sangat jumpa masjid macam tu. Kebanyakannya bersih. Ni surau kita pun bersih. Bagus. Ini bukan beli, ni betul-betul bersih. Kita semayang, kita rasa selesa. Kalaulah tak ada kawan-kawan kita yang tolong mai duk vacuum ke, dia takkan jadi macam ni. Baik. Siap dengan bau apa? Bakhur. Bakhur ni saya kenal seorang duk pun. Okey. Kerana masjid menghimpunkan bersih satu dan kemuliaan tempat. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Semulia-mulia negeri, yakni semulia-mulia tempat adalah masjid-masjidnya. Jadi dua benda, bersih pun dapat, tempat tu pula mulia. Maka baca Quran di tempat bersih dan tempat yang mulia sekaligus, dan juga menghasilkan kelebihan yang lain, iaitu i'tikaf. I'tikaf, boleh niat i'tikaf. Cuma surau tak boleh i'tikaf lah. Kalau kita semayang di Masjid Semilang ke, Masjid Sebarang Jaya ke, atau masjid lain, boleh niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Bahkan kalau masjid itu surau Jumaat sekalipun, ada pendapat mengatakan boleh niat i'tikaf. Ini pada hari Jumaat kita pergi, ada pendapat mengatakan boleh. Baik, kita sambung. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwi al-i'tikafa sawa'un kathura fi julusihi am aqalla. Maka dituntut bagi setiap orang yang duduk di masjid untuk dia berniat i'tikaf, sama ada dia duduk itu lama ataupun seketika. Satu benda yang kadang-kadang kita duk lupa adalah niat i'tikaf bila dalam masjid. Nanti di akhirat kita menyesal duduk masjid lama tapi dia terlupa niat, pasal dia tak ambil berat. Maka kena ambil berat. Ada satu masalah dibincangkan, boleh tak niat i'tikaf ketika dalam semayang? Kalau tanya saya jawab minggu depan, tapi oleh kerana ni bukan tanya, saya jawab lah ni. Boleh tak niat i'tikaf dalam semayang? Boleh, cuma makruh. Makruh pasal kita dah niat untuk semayang. Lepas itu datang niat lain, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang saya pun buat agak lah makruh pun, pasal tang tu dia teringat. Dia tak mau teringat masa mai awal tu. Mayang Allahu Akbar, Allah, tengok-tengok baca depan, nawai tu Allah, tak iktikaf lagi. Dia lupa kadang-kadang kita duk buang lagu tu. Rugi dah duduk dalam masjid dah. Dia duduk dalam masjid dah. Jadi benda yang duk ada dekat kita dah, pahala duk mai dah, saja kita pergi buat kali, yang tu paling rugi. Yang tu paling rugi. Subhanallah. Kalau dia tak mai tak apalah, dia mai depan kita. Contoh kita duk buka-buka TikTok, tengok-tengok lalu pasal kutipan derma 9 juta baru ni kan, adik apa, seorang adik Nailah, Nail, adik Nail. Maka seolah-olah Allah nak bagi dia lalu depan kita lah. Kalau dia tak lalu lain, benda yang kebaikan yang dia mai dekat dengan kita,
maka jangan lepaskan peluang. Rasa nak terkencing betul-betul dengan orang bang, jangan lepaskan peluang berjemaah dah lah. Pasal dah memang saja signal dia pergi kot tu. Nak terkencing betul-betul sampai kat surau, cantik dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ya semayang. Bila dah dekat sangat dengan kebaikan tu, lari, itu rugi besar. Baik, kita sambung noh. Maka dituntut bagi orang yang duduk dalam masjid, sama ada seketika ataupun lama, maka berniat untuk i'tikaf. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Wastahabbal ba'du al-khulwata bit-tilawati hatta la yaqta'a alaihi ahadun at-tilawata. Dan sebahagian para ulama pula mengatakan sunat untuk duduk berseorangan ketika membaca Al-Quran, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan bacaan kita. Mai surau pukul 10 pagi baca Quran, seorang pun tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia tenang. Atau ada bilik khas di rumah, dia boleh kita baca di ruang yang anak-anak segi main panjat kepala kita, cucu main boleh, tapi dia tak dapat khusyuk, dia tak dapat tadabbur. Dia kena ada satu bilik kecil ataupun buah tirai ke sikit. Wan masuk dah ni, jangan kacau Ustaz, Wan nak baca Quran Ustaz. Kecuali emergency, silalah mai, supaya tak ada lah siapa ganggu dia. Bila dia dah mula buka Quran, orang faham dah dia nak duduk bersunyi-sunyian, nak tadabbur. Baik, kena ada. Kita kalau umur 5-60, biar kalau boleh ada satu ruang sempit, tak apa. Ruang tu kita masuk, kita dengan Allah. Percayalah, ada masa kita nak teriak dalam tahajud, tapi oleh kerana ada isteri kita atas katil, tak jadi. Bukan pasal tengok dia dan terasa ingin melakukan hubungan kelamin, dah. Kita malu kat orang. Kita kena ada satu ruang yang mana kita nak luah apa kat Tuhan, betul-betul kita teriak, tak ada siapa tengok. Manusia tu, terutama orang lelaki, dia malu nak mengalirkan air mata depan orang lain. Kalau boleh dia nak sorok sesorok-soroknya, dia boleh. Yang tu. Baik tu bila kita qiyamul lail, kita baca, kita semayang dalam gelap, sedikit gelap, kita boleh teriak pasal kita tahu tak ada orang tengok kita. Tapi bila buka lampu cerah, suasana tak bangkit satu, tapi kita segan bila orang tengok kita menangis. Biasanya orang lelaki macam itulah. Jadi biar ada satu sudut, gantung tirai pun tak apa, supaya kita tentu kita boleh betul-betul rasa sunyi. Baik. Pun begitu Nabi SAW semayang dekat dengan isteri dia. Nabi semayang supaya Nabi boleh gerak isteri dia. Cuma kalau kita nak asing, tidaklah menjadi kesalahan. Baik, waqala Yahya ibnu Mu'adhin, waqala Yahya ibnu Mu'adhin, ashtahi minad dunya syai'ain. Kata Yahya bin Mu'az, aku teringin daripada dunia ni dua benda. Baitan khalian, rumah yang sunyi, wa mushafan jayyidal khatti aqra'u fihi al-Quran, dan satu mushaf yang tulisannya baik, yang aku baca padanya Al-Quran. Dua benda. Rumah yang sunyi, kerana rumah yang sunyi dia menghadirkan suasana tenang. Maka orang yang baca Quran, dia sangat tenang pada keadaan rumahnya sunyi, berbanding dengan rumahnya herok pekok. Dan yang kedua, dia kata aku ingin di samping baitan khalian, rumah yang sunyi, aku teringin nak mushaf yang baik tulisannya. Ada mushaf cantik tapi tulisannya kita susah baca, ada. Jadi memilih mushaf, jangan pilih yang cantik. Biasanya orang pilih mushaf cantik ni untuk hadiah akad nikah.
buat hantaran. Tak tahulah nak darah baca ke tak. Tahu baca ke tak. Adapun untuk kita baca di rumah, cari yang senang baca. Pergi ke kedai-kedai ni, cari yang senang baca, sama ada saiznya lebih besar atau sebagainya. Ada orang dia tak selesa besar sangat, dia kata besar sangat tak selesa, dia nak saiz dia. Maka pergi tengok sendiri saiz mana, tulisan paling penting, tulisan tu senang baca. Baik, yang seterusnya, فالمكان مهم بالنسبة لقارئ القرآن, dan tempat itu sangat penting bagi seorang pembaca Al-Quran. فيجب أن يكون بعيدا عن ما يبعد الملائكة, maka hendaklah tempat itu tempat yang jauh daripada sesuatu yang menjauhkan malaikat. Min suwarin mu'allaqatin, daripada gambar-gambar yang bergantungan. Wa ajrasin, loceng-loceng. Wa ayyakuna ba'idan an dajijil awlad, dan hendaklah tempat itu juga jauh daripada tangisan dan kebisingan anak-anak kecil. Wa ma syabaha dhalik, dan apa yang menyerupainya. Kita baca Quran biar di tempat yang mana ianya bersih dari segala apa yang menyebabkan malaikat lari. Malaikat lari, antaranya ada gambar benda-benda hidup di dalam rumah kita, yakni yang bergantungan. Adapun yang fotografi, dia masalah lain. Fotografi kita tengok gambar, dia masalah halal dan haram. Kalau tutup aurat halal, cumanya gantung tu ulama kurang bersetuju, mempamerkan di depan tu. Tapi teringin nak boh-boh lah, selagi tutup aurat. Saya di rumah saya, gambar saya ada lah. Mak saya seorang dapat anugerah pekerja cemerlang, biasa dapat agak sekali, riak sikit. Ingat cerai ingat. Orang kerja-kerjaan berapa tahun tak dapat lagi, no? Saya dapat, alhamdulillah. Dapat tu yang berhenti tu. Bukti kita dulu bukan cerai punya kaki. Kami ramai dapat tempat kecil masjid negeri. Bukan buat kerja kat pun, bos nak bagi dah. Baik. Gambar benda hidup yang dimaksudkan lebih kepada yang gambar binatang atau gambar orang yang dilukis dengan tangan. Yang dilukis dengan tangan kita. Adapun fotografi, dia hanya kesan cahaya di sisi sebahagian ulama. Dulu Syekh Atiyah Saqar, ulama besar Mesir, ada jawab masalah ni. Dia kesan cahaya saja. Makhluk tu dah ada, kita dah ada map tengok gambar. Adapun yang masalah dia yang dilukis. Maka kalau boleh gambar kuda ke, gambar rimau ke, gambar ayam sekalipun tu ada, tak di bawah, tidak dimuliakan. Boleh lah orang gambar rimau duduk di bawah, dia buat permainan ni, tak apa, pasal dipijak, tak dimuliakan. Dia buh gambar rimau tapi permainan ni rimau, pijak, tak dimuliakan, tak apa. Tapi bila gantung, dimuliakan. Sebab itu di sini disebut min suwarin mu'allaqah, daripada gambar-gambar yang digantung. Wa ajrasin, juga loceng. Kerana loceng ini gambaran bagi panggilan untuk penganut agama lain ke tempat-tempat ibadat mereka, antaranya Kristian dan sebagainya. Ajras, tak elok. Begitu juga bila baca Quran, jauhkan daripada tangisan anak-anak. Nak baca saja boleh, cuma nak baca dengan tadabbur tak boleh.
Kita baca Quran, setakat nak baca boleh, tamana boleh, tersembah bunyi pon boleh. Tapi yang betul-betul tadabbur, baik tu ada orang tanya dulu masa saya buat satu pembentangan di USM, dia tanya beza tak tilawah dengan qiraah. Mungkin ada beza, sehingga dia bahas tentang bahasa Inggeris pula, recitation dengan read, baca, recite dengan read. Jadi baca yang betul-betul tadabbur ni, recite, baca yang betul-betul bagi tumpuan. Ambil Quran satu, tak terjemahan, ada terjemahan, lepas tu siap tulis nombor ayat, sagi perkataan apa, sagi baca-baca tani, oh cerita ni tak faham, terjemah ada dah, cari tafsir pula. Banyak perkara dalam Quran yang kita tak faham, melainkan kita kena buka tafsir. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya hamba Allah itu dengan Tuhannya amat kanud, derhaka. Kok mana? Kena buka tafsir. Buka tafsir. Al-Hasan Basri sebut kanud, maksudnya yadhkurul masaib wa yansan ni'am, banyak menyebut musibah-musibah dan melupakan nikmat-nikmat. Baru faham kanun yang kita duk baca. Wal adiyat tu hafal lama dah, baru faham. Rupanya maksud dia, kalau Allah bagi musibah satu, dia lupa segala kebaikan. Dia asyik sebut yang tu ya. Allah, kita ni perniagaan kita kau jatuh ni, dia duk sebut dah tu. Anak dia sihat, dia tak nak sebut. Seorang pun tak ada sakit yang teruk-teruk. Mak ayah dia ada lagi, tempat doa dia tak sebut. Rumah Allah dah bagi beli, kereta ada 3 biji, dia tak sebut nikmat tu. Dia asyik sebut hak Allah uji dia. Duit dalam bank ada 100,000, dia duk sebut perniagaan kita kau bulan kau turun. Nampak manusia. Baik no. Anak kita bila dia besar, dia duduk cerita, saya duduk dengan ayah saya dulu susah, RM2 dia pergi sekolah. Dia tak sebut kita berkorban kat dia benda-benda lain. Dia duduk sebut hak duit dia sikit pada kawan-kawan. Kawan-kawan bawa RM5, dia bawa RM2 pergi sekolah. Padahal kita happy birthday tak pernah tinggal, kek secret recipe. Tu tiap malam ayam dan sebagainya, susah payah besar depa, hantar pergi tuition, bawa nu dan sebagainya. Dia duk sebut hak kurang kita. Kita duit sekolah sikit, dia sebut kat anak-anak dia, kat cucu-cucu kita. Padahal segala apa yang kita beli kasut sekolah antara yang terbaik RM40-50 buat keluar duit, dia tak sebut kat anak-anak dia. Dia duk sebut susah dia duk dengan Tok Wan. Dia tak suka punya tu Tuhan. Kita asyik sebut musibah yang kena, lupa menyebut segala nikmat. Baik, jadi maksud saya, kalau kita duduk secara penuh orang, tepi kedai rumah kita betul-betul orang jual ikan, Temenung sekilo RM14. Okay, dia baca Quran tengah-tengah duk menjerit tu, boleh baca tapi dia takkan tadabbur. Dia tak ada masa nak buka terjemahan, tak ada masa. Dia baca lah, baca. Baik. Nak ada masa kena dapat hak mana Syekh sebut ni, tempat bersih, tempat tenang, dan sebagainya. Sambung balik. Wa ammal qira'atu fi at-tariqi fal mukhtaru annaha jaizah ghairu makruhatin idza lam yaltahi sahibuha. Adapun membaca di jalanan, maka yang terpilih, yakni pandangan yang terpilih bahawa ianya harus, boleh, tidak makruh, harus dan tidak makruh selagi mana dia tidak melalaikan orang yang membaca itu. Fa idzal taha anha kurihat, apabila ia melalaikan, apabila orang itu menjadi lalai dengan bentuk-bentuk kelalaian yang datang, maka kurihat, dimakruhkan.
kama kariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata lin-na'isi makhafata al-ghalati, seperti mana Nabi memakruhkan bacaan orang yang mengantuk kerana takut salah. Bila kita mengantuk biasanya salah. Saya kalau tidur baca qul a'u, qul ya ayyuhal kafirun, kadang-kadang tak jumpa ujung. Betul. Kita duduk atas ni yang mengantuk betul-betul dah. Tabah habis baca dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ulang wala antum, patah balik. Lama sangat ni mangkit duduk dulu. Daripada duduk tidur tu mangkit duduk baru baca. Mengantuk. Dia pelari mata kita. Dan bacaan kita salah. Maka makruh ketika itu. Warawa ibn Abi Dawud an Abi Darda'i radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fi at-tariq, dan meriwayatkan Ibnu Abi Dawud daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bahawasanya dia, yakni Abi Darda, membaca di jalanan. Warawa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah annahu adina fiha, dan diriwayatkan, dan dia, yakni Ibnu Abi Daud, meriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bahawasanya dia mengizinkan perkara itu. Abu Darda antara sahabat yang baca dalam perjalanan, jadi boleh baca Quran sebenarnya. Kita naik kereta, kita kayuh kerek, jogging, maksud dia kita bukan duduk di satu tempat, kita sedang bergerak di jalanan, boleh baca Quran. Ada sahabat Nabi baca Quran, iaitu Abu Darda, dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan perkara ini boleh. Cuma biarlah kita baca tu di tempat yang tak melalaikan kita. Beli baju raya, tak boleh baca Qurannya walaupun kita hafal. Tak boleh, dia ganggu. Baca sat, bini tanya, ni abang kecil ni nak beli tak? Nak beli opalai baju? Tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti baca di tempat yang sesuai. Baik, kita sambung yang seterusnya. Wa yustahabbu an takuna tayyiban nafsi mutakhallisan minal umuri allati tunafil khusyu', dan disunatkan dia dalam keadaan hatinya betul-betul tenang, hatinya betul-betul lapang, kosong dia daripada segala perkara yang menafikan khusyuk, maksud dia yang menyebabkan dia tidak khusyuk. Seterusnya, wa yustahabbu an taqra'ahu sa'ata nashatika wa habadha fi salawati wal laili wa ba'da al fajri, dan disunatkan engkau membaca ia, yakni Al-Quran, ketika kamu betul-betul dalam keadaan segak, dalam keadaan bersedia, terutamanya dalam sembahyang di waktu dan sembahyang dan di waktu malam dan di waktu subuh. Wa habadha fi salawati, terutamanya dalam salat, wal laili, dan di waktu malam, yakni di luar solat di waktu malam, wa ba'dal fajri, dan selepas subuh. Wa hiya al-awqatu allati tatawaffaru fiha, ia adalah waktu-waktu yang di dalamnya terhimpun beberapa perkara. Yang pertama, al-ula rahatul qari, kerehatan bagi pembaca. Pembaca tengah rehat. Yang keduanya, hudu'u balihi wa fikrihi wa adamu insyghalihi bi amrin minal umuril ukhra, tenangnya akalnya dan fikirannya, dan tidak sibuknya dia dengan mana-mana urusan daripada urusan-urusan yang lain, yakni selain daripada baca Quran. Yang ketiga, as-sukunu wa adamud dajiji, tenang dan juga tidak ada bunyi hingar-bingar. Masuk satu tajuk
Tajuk dia adalah baca Quran sunatnya pada 3 waktu. Yang pertama dalam sembahyang. Baik. Bismillah. Dia suruh minum Ustaz. Yang pertama dalam sembahyang, siapa yang jadi imam nak mengulang hafazan dalam sembahyang, insya-Allah kita akan kuat sembahyang. Dia tak sama macam kita baca pada keadaan-keadaan yang lain. Kita sembahyang, tahajud ke, atau sembahyang taubat ke, habis sembahyang isyak mangkit buat witir ke, sembahyang mengulang Al-Quran dalam sembahyang, surah Al-Insan, surah As-Sajdah, ulang dalam sembahyang, insya-Allah kuat. Baik, sebab tu kalau saya sendirilah, kalau pergi masjid-masjid yang besar, suasana dia lain. Kita bukan takut kat orang, tapi suasana tu dia jadi lain, tuan-tuan. Sebab itu kita tak heran bila kita tengok imam Masjidil Haram ada yang sangkut surah lazim. Imam Masjid Nabawi pun baru ni tahun ni ada yang sangkut. Biasa, pasal suasana masjid dia bukan takut orang belakang, tapi suasana tu ramai. Maka kita baca, kalau kita tak kuat dia akan hilang terus. Kalau kita tak kuat hafazan, kita naik tu, kita duduk tengok macam ustaz tu naik mudah, Allahu Akbar, dia pum, wakil-wakil hafazan negeri dah menang dah peringkat negeri, mewakili negeri masing-masing. Ada 30 juzuk, ada 20 juzuk, ada 10 juzuk, ada yang 30 juzuk, ingatan dia 30 juzuk di peringkat negeri. Ingat dia Johan, markah dia mesti lebih pada 90, 80 ke atas, 80. Biasanya kalau Johan 90 lebih markah. Bila pipi Hakim Fatih tanya, Hakim Fatih tu yang duk tanya soalan tu. Soalan yang pertama, sila dengar ayat ini dengan tenang, kemudian ulang. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dia tak boleh jawab. Hakim tu, sadaqallahul azim. Soalan yang kedua, sila sambung ayat berikut. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Diam, tak boleh jawab. Mula nak teriak dah, kalau perempuan teriak. Sadaqallahul azim. Soalan yang ketiga, 5 soalan tak boleh jawab. Dia Johan negeri lah. Pasal benda hafazan dia milik Tuhan. Musabaqah lain, kita lari tertukar lagu, orang tak perasan. Orang tidak belajar taranum, semuanya tak belajar taranum. Ada sebahagian saja yang belajar. Tak nampak salah tu. Cuma orang taranum tahu dia dah tersilap, lagu tu tertukar. Tapi hafazan orang boleh nampak betul-betul, tak boleh jawab soalan, ataupun jawab lan tanalul birra lan tanalul. Orang nampak. Jadi macam tu keadaan bila kita pergi masjid-masjid yang besar. Dia tak sama macam main surau. Dia sama tak. Kita pergi duk bersedia dah, sangkut. Sangkut kadang-kadang. Duk ulang lah kereta tu. Saya jadi imam, saya ingat, di Masjid Zahir.
ulang tu berapa kali tak tahu. Ayat nak baca malam tu duk ulang rasa dekat 20 kali. Sangkut ke? Malam tu sangkut ke? Dia suasana tu, suasana. Ayat yang sama kita baca di tempat lain yang kecil tak apa. Tak apa, suasana. Sebab itu dia perlukan bukan ulang tu. Ulang dalam sembahyang. Kena ada masa. Kena ada masa mangkit tu, utama tengah malam Allahu Akbar parabih. Kalau baca setengah juzuk lah. Mengulang. 10 muka mengulang dalam sembahyang. Tak dapat waktu tu bahaya. Esoknya bahaya. Apa-apa boleh jadi. Baik. Nanti kalau kita anak-anak kita pergi jadi imam mana, kita akan rasa. Kita ikut belakang anak kita, lawan musabaqah, dia wakil hafazan. Ni ayah mak ni jantung je nak terkeluar. Tak percaya tengok anak kita lawan hafazan. Tilawah tak apa. A'udzubillahi minasyaitanir. Dia silap lagu tak apa. Cuma kalau dia pecah suara orang cam. Wala. Pecah orang cam. Tu ya habis ya pecah suara. Cuma hafazan ni mak ayah ni duk jantung buk sangkut lah. Dia buat sangkut pula dah. Kita jadi mak ayah, tok wan ke, sayang kat cucu, cucu dia buat sangkut pula dah. Soalan ketiga, sila sambung. Dia pun baca. Tabarakalladzi tok wan tu. Ni. Jangan mereka. Hafazan lain dia boleh hilang terus. Sebab itu hafazan kita di Malaysia, kita rasanya tak ada live lagi. Tak ada live. Dia hanya rakaman. Tilawah ada. Tilawah ada siaran langsung, mubasyarah. Baik, tak apa. Okey, azan ni pun dia ada live insya-Allah. Silakan azan dulu insya-Allah. Sambung sikit ya, kita berhenti ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Baik, waktu-waktu yang elok baca Quran dalam solat tersebut ataupun di luar solatnya adalah pada waktu malam, juga waktu fajar, waktu subuh. Itu waktu elok. Ni malam elok baca Quran. Begitu juga waktu subuh. Adapun kalau kita sembahyang, waktu mana pun elok. Baik, kerana apa disuruh macam tu sikit? Rahatul qari. Yang pertama, disuruh baca Quran pada keadaan-keadaan ini kerana itu masa rehat bagi pembaca. Dia baca dalam sembahyang. Waktu malam biasanya waktu dia rehat dah, dia balik kerja lah. Begitu juga waktu fajar, dia segang, dia nak pergi kerja. Maka baca masa tu dia tengah segang, ada rehat ke dia. Tapi kalau betul-betul letih tak boleh, tengah duk kerja, dia boleh baca boleh, cuma nak dapat tadabbur, tak dapat. Yang kedua, hudu ubalihi wa fikrihi tadi kita dah sebut. Yang keduanya, waktu-waktu itu dalam semayang atau waktu malam atau waktu subuh. Malam ni sepanjang malam lah, tahajud tu. Maka ketika itu otaknya lapang, pemikirannya tenang, dan dia tak disebokkan ke terpengarang dengan benda-benda yang lain. Kita kalau sibuk dengan benda lain, tak lapang dah. Hatta kalau kita menyibukkan diri dengan benda yang baik. Tengok tarawih. Tarawih kalau di masjid-masjid yang mana habis tarawih, mereka akan buat tadarus. 10.30 lebih berapa baik kita. 10.30 tak apa. 10.40 tu duk tak habis lagi tarawih, mereka mula
lain lah, lain. Pasal apa? Pasal otak dia tak fikir tarawih yang dia sedang buat tu. Dia duk fikir pahala nak cari lepas ni tadarus. Bila dia tak hentikan dulu niat tadarus tu, dia ganggu dia dalam sembahyang dia. Semakin panjang imam tu baca, semakin resah dia. Padahal dia tengah ibadat dengan Allah. Dia resah dalam ibadat dengan Allah. Dia duk pulun nak pihak kedua. Sempurna kat pertama dia dulu bagi elok. Tu. Dia resah. Tapi lah ni betul untuk imam tak payah sedap tak apa, cepat. Paling penting. Tu kunci kejayaan tarawih. Betul. Tak payah kalau buat lagu-lagu. Angkat isyak dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai dah. Kita resah ke? Sedap. Biar resah bila nak habis tu. Dia buat lanjut ke tu kan. Saya kalau jadi imam 2 orang partner, imam mula naik isyak, dia naik isyak, dia naik 10 rakaat awal. Lepas tu dia buat lenggok, dia buat macam sembahyang isyak. Saya kata jenuh. Kita nak kampui lagi 10 Abu Bakar tu, orang balik dah. Lepas 8 orang balik dah. Jadi masa tu susah. Sebab itu untuk imam, masa isyak jangan panjang-panjang, jangan duk sabihis. Boleh, tapi keadaan kita memang Nabi baca panjang isyak. Cuma keadaan kita, melihat keadaan jemaah yang sagi dia kalau mula isyak tu panjang imam baca, dia mula nampak sagi. Kalau isyak pun surah Baqarah dah, surah lembu sagi, surah gajah, Alfi tak apa, pendek Jadi isyak tu kita sedang membina semangat untuk orang yang baru-baru main ni. Orang hak main surau masjid Ramadan dia main marahkan. Bila isyak dia dengar panjang, dia dah hilang lah. Ada satu surau masa tu mereka baru buat ucapan permulaan. Malam mula, saya pun nak tergelak ke. Malam mula itulah habis semayang isyak, bincang, jadi buat pengumuman, kita akan buat kutipan untuk surau kita, untuk buat sekian-sekian di sini. Lepas tu berucap panjang. Saya ingat dekat 20 minit berucap. Ucap tu nak buat ni ceramah, nanti hari ni akan mai Ramadan ni akan mai imam ni, penceramah ni. Panjang. Lah kali dia tanya saya jadi tok imam, Ustaz nak buat 8 ke 20? Saya kata buat 8 lah, senang. Pasal dah lama dah. Mula plan nak buat 20. Tapi bila dah berucap lama dekat 20 minit, jemaah ni bila duduk tunggu lama, bila nak tarawih, dia akan bangkit satu perasaan tak seronok lah. Dia semangat dia nak tarawih tu. Lepas tu kalau kita buat juga panjang, dia tak boleh ni lah. Dia duduk nampak dia set 8, dia tak boleh, dia akan balik. Percayalah kalau kita set 8, kita takkan boleh buat lagi 2 rakaat, tak boleh. Otak kita dia adjust kita, dia membentuk kita. Kalau kita tak set tak apa, tapi bila kita dah set 8, wallahi cuba tengok nak bangkit 2 rakaat payah. Nak tambah, nak bagi cukup 10 ke, nak pergi 12, nak lawan payah. Pasal kita dah set 8, 6 tu dah terasa dah. 6 tu dia bersedia nak balik dah. Percayalah, orang yang duduk set 8 dia takkan boleh buat. Jadi tengok ayah kita yang bangkit sampai 20, dia memerlukan perjuangan. Kita memerlukan bertahun-tahun untuk dapat buat 20 macam dia. Dan dia tak kira tok imam kampung dia umur 70 jadi imam, dia sembahyang 20. Bukan kata imam muda main sedap-sedap macam Syekh Faizul duk pilih Ustaz Syafiq Afifi lah apa semua. Imam kampung dia pun boleh bertahan sampai 20 rakaat. Subhanallah. Bayangkan ayah-ayah kita tu. Maksud dia latihan untuk sampai tahap tu. Mungkin kerana bi'ah mereka kot, adat daripada dulu lagi 20, jadi mereka dah kuat. Baik, kita sambung. Jadi bila otak lapang, waktu tu lapang, sagi bangkit 4 pagi, 4.30, 5.30 baca Quran, dia lapang tu, lapang. Hujung malam lah. Masa tu otak kita pun lapang, tapi fikir anak-anak pun tidur lah, lega. Dan yang terakhir, waktu tu tak ada bunyi bising. Saya habis rangkap ni pasal aku tak cantik.
Fa idza kana al-qari'u murtahal jismi, apabila qari itu segak badannya, ghaira ta'ibin, dia bukan dalam keadaan penat masa tu, dia memang segak, dia bukan penat. Hadi al-bal, tenang hatinya, ghaira masyghulin, tak sibuk, otak dia tak fikir benda banyak. Fi waqtin sukunin, waktu tu pula waktu tenang, la dajija, tidak ada bunyi bising-bising, wala suraha wala sakhaba, tidak ada jeritan demi jeritan. Sa'adahu dzalika ala huduri qalbihi, semua itu membantu untuk hadirnya hatinya, wa jam'iyyati fikrihi, dan menghimpunkan fikirannya, liqira'atin wa fahmil liqira'ati wa fahmil Qur'anil Karim, untuk baca dan faham Quran. Waktu elok, otak pun tengah tenang, tak penat. Tak penat. Ada kawan kita biasa kerja, biasa buka gerai di bazar Ramadan. Dia kata, mohong Ustaz, siapa yang pi buat gerai Ramadan nak tarawih, jangan harap Ustaz, letih. Dia kata bertahun dia buka, tahun ni dia tak buka. Dia kata tak boleh, mayang tak khusyuk, letih tuan. Depa 7 lebih itu baru turun kemah, turun payung tu, bohlang kereta apa semua, sampai rumah perderah pi buka puasa pun di bazar Ramadan. Perderah habis sampai rumah, perderah pi masjid. Dia semayang tu tak boleh. Dia kata saya tahun ni saya berhenti. Dia kata tak boleh, tak khusyuk. Mayang pun boleh nama semayang lah. Letih. Kita kalau letih sangat, kita tak boleh lah nak buat ibadat apa, terlalu letih. Jadi kita beruntung lah, kita tak dapat duit macam orang meniaga bazar Ramadan, dapat duit tapi sebahagiannya cari rezeki untuk keluarga sungguh-sungguh kan. Tapi kita dapat peluang untuk hadir ke masjid dan surau dengan badan tak penat. Itu yang paling penting. Badan tak penat, bolehlah khusyuk sikit, mungkin pada orang yang sampai dalam keletihan dia lain. Baik, insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini dulu. Kalau ada soalan silakan. Saya tulis, nanti kita himpun. Ya dah. Macam mana? Ya, okey. Tadabbur daripada sudut maksudnya mengambil makna belakang. Tadabbara yatadabbaru tadabburun, maksud dia mengambil makna yang jauh. Dan sebahagian ulama meletakkan kefahaman ayat terlebih dahulu sebelum tadabbur. Maksud dia memahami tafsiran ayat sebelum dia tadabbur. Contoh dia baca, inna fatahna laka fatham mubina. Dia boleh terjemah, dia ambil terjemah, tengok, sesungguhnya kami telah membukakan untukmu dengan pembukaan yang nyata. Apa dia yang dia faham? Terjemah tak bawa faham lagi, tak boleh faham lagi. Sesungguhnya kami telah membuka untukmu dengan pembukaan yang nyata. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pembukaan Allah dan juga pertolongannya. Tak faham. Maka nak tak nak, ayat yang mana kita baca tu, kita nak tadabbur, kita mesti faham. Oh, inna fatahna dengan idza jaa nasrullahi wal fath, ini berkait dengan pembukaan Mekah. Tahu, kena tengok, bukan hanya terjemahan, tengok huraian, kena ada tafsir. Bagi saya, antaranya tafsir, saya balik Mesir lu tak tahu lagi, buka kitab Arab ni pun nganga lagi. Bolehlah hak mana bidang kita, tapi bila kita balik tak erti. Saya buka tafsir Al-Azhar Profesor Hamka, beli masa tu murah, berapa jilid tu, 200 lebih. Baca sikit-sikit. Jadi kita pun tak faham semua. Cuma ayat yang kita nak tadabbur tu, kita kena ambil fokus ayat ni. Tak payah tadabbur, tak boleh ambil sampai baca sampai 100 ayat nak tadabbur semua. Takkan jadi tadabbur tu, payah. Ambil 1-2 ayat, 5 ayat, okey, inna a'tayna, okey, terjemah tahu, okey, buka tafsir Hamka.
Inna a'tayna, sungguhnya kami menganugerahkan padamu Al-Kautsar. Al-Kautsar tu apa? Kena faham. Baru dapat dah. Kita dah faham makna ayat melalui tafsir. Ni kena faham. Ayat kita boleh baca, terjemah kita boleh tengok terjemah dia tulis dah. Tapi kefahaman tu kena baca tafsir. Antaranya yang senang tafsir Hamka lah, yang banyak sikit huraian. Kadang-kadang tafsir ni pun bila dia pendek sangat, tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia hanya macam terjemah, kita tak boleh faham makna ayat, tak boleh faham. Kena buka tafsir. Tafsir Hamka tu cantik lah. Habis buka tafsir Hamka, kita pun dah dapat, oh, idza jaa nasrullahi wal fath, cerita tentang pembukaan Mekah. Baca sikit. Tadabbur dia mai lepas tu. Dia mai, iaitu kita merasai suasana tu dengan jiwa kita. Ya Allah, kita semayang tu, kita merasai suasana itu dengan jiwa kita, bahawasanya betapa Allah akhirnya mengembalikan Nabi ke Mekah, tempat lahir dia. Masing-masing orang tak sama. Dia tadabbur, dia dah faham, dia tadabbur. Ada orang kata, dia bercakap dengan diri dia, ya Allah, akhirnya kau kembalikan Rasulullah ke bumi yang pernah mengusirnya, orang-orang di dalamnya pernah mengusirnya. Ada orang tadabbur kot lain pula, ya Allah, akhirnya kau beri kemenangan pada orang Islam dan menguasai Kaabah itu kembali. Ada orang lain dia kot lain, dia bawa hati dia kot tu. Maka tadabbur mesti faham ayat. Maka kalau kita ramai-ramai, saya nampak terjemah kena ada, lepas itu bagi ada tafsir, baca tak apa. Tafsir Hakka tu kalau baca faham dah, insya-Allah. Ada seorang tukang baca, okey, hang terjemah. Ada seorang suruh sedap ni baca ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Seorang lagi pula dia turun terjemah, okey, hang terjemah ayat ni. Seorang lagi tugaskan dia siap-siap dah, beberapa ayat nak baca, hang tengok tafsir, okey, ataupun ambil tafsir Hamka ke tak tu, dia tolong baca. Dia tolong baca. Bila faham, baru kita boleh masing-masing membina tadabbur masing-masing. Saya nak pergi faham tadabbur macam mana. Kita nak bawa diri kita masuklah ayat tu. Contoh kita baca Ar-Rahman, semua orang pandai terjemah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi ada orang dia akan bawa diri dia masuk, ya Allah, aku bersyukur ya Allah kerana aku adalah hamba-Mu, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia kata bersyukur, dia jadi hamba. Ada orang lain bawa, ya Allah, Engkau mengizinkan lidahku yang menyebut segala yang haram untuk menyebut nama-Mu yang mulia ini, yang Engkau mulakan Quran dengannya. Dia tadabbur tu pula. Dia ni pula tadabbur, ya Allah, betapa rahmannya Engkau, rahimnya Engkau, ya Allah. Ya Allah, Engkau begitu pemurah. Aku melakukan dosa padamu, tapi Engkau bagi segala kenikmatan. Aku tunggu anak, akhirnya Engkau bagi anugerah anak. Contoh, dia nampak segala nikmat yang Allah bagi. Jadi masing-masing orang bawa kefahaman sama, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi masing-masing orang selepas dia faham ayat tu, dia bawa hati dia kok mana yang dia rasa terlorong. Hati dia tak sama. Ada orang menangis kerana sebab ni. Ada orang menangis bila imam baca doa kunut panjang kerana faham makna Allah. Ada orang dia menangis kerana, ya Allah, bila nak habis aku orang Melayu, aku kan faham. Jadi masing-masing orang lah bawa diri dia. Tadabbur adalah membawa diri dia dan hati dia menyelami ayat yang sudah dia faham maknanya, tafsirnya. Wallahu alam. Betul noh. Yang tu lah. Kata nak jawab bulan depan, jawab siap doktor, tak boleh oh. Bulan depan tak main lah, tak jawab tu. Baik, insya-Allah kita monti tani dulu. Saya tak mau panjang lah, bagi 5 minit entah. Ada sekali saya pergi satu masjid, singgah nak sembahyang Isyak. Tengok penceramah 9 suku tak habis lagi. Allah, saya kata jenuh, aku tak mau buat kat orang lah. Tu 5 minit cukuplah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, zuriat-zuriat kami, seluruh umat Nabi kami Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami di kalangan ahli Al-Quran. Ya Allah, himpunkan kami di kalangan para pencinta Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah daripada benih-benih kami, ya Allah, zuriat-zuriat yang mencintai Al-Quran, ya Allah, mencintaimu, ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan mencintai Nabi-Mu pembawa Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dan zuriat-zuriat kami golongan yang berbangga Islam sebagai agamanya, ya Allah, tetapi bukan menunjuk-nunjuk dengan agama, ya Allah. Berbangga Engkau sebagai Tuhan kami dan redha Engkau pemberi segala-galanya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami kelak di dalam kumpulan ahli Al-Quran dan para pencinta Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma tub 'alaina.